بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Maksudnya, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sebaliknya Al-Quran itu tidak menambahkan kepada orang-orang yang zalim melainkan kerugian jua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menafsirkan ayat 82 suratul Isra yang menjelaskan tentang kitab suci Al-Quran yang menjadi penawar kepada segala penyakit, sama ada penyakit rohani ataupun penyakit jasmani. Kita orang Islam wajib beriman dengan Al-Quran. Di antara rukun iman ialah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah ialah kitab suci Al-Quran yang dijamin oleh Allah tidak ada siapa pun yang boleh mengubah Al-Quran. Walau manusia pakak seluruh dunia pun nak pesong Quran, nak ubah Quran, dia tak boleh ubah. Allah Ta'ala jaga. Adapun kitab-kitab lain diubah oleh padri-padri dan pendeta-pendeta mereka. Quran tak boleh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jaga Quran. Allah Ta'ala sebut kami jaga. Oleh kerana itu maka kita orang Islam bukan sahaja dituntut beriman dengan Al-Quran, tetapi juga dituntut supaya membaca dan memahami kandungan Al-Quran untuk kita jadikan panduan dalam hidup kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Nabi bersabda, bacalah Quran
Iqra'ul Quran, naklah kamu semua membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Quran akan tolong kita, Quran akan bela kita pada hari kiamat kelak, di saat tak ada orang boleh tolong kita. Quran akan tolong kita. Quran akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat. Bila kita beriman kepada Al-Quran, kita membaca, memahami dan melaksanakan tuntutan Al-Quran. Baca Quran ni kena baca secara tadabbur. Kadang-kadang kita tak ada kesan baca Quran ni sebab kita tidak tadabbur. Apa makna tadabbur? Baca coba faham kandungan Quran, biar kita faham. Jadi cara nak faham Quran, kita mari ngaji ni nak faham Quran ni. Lah ni terjemahan ada. Kok Jawi pun ada, kok Romi pun ada, baca. Baca Quran, baca terjemahan. Kalau kita nak mendalam, kita kena menadah kitab lah. Tapi kita baca dulu, sekurang-kurang kita ada gambaran. Baca terjemahan, biar ada gambaran. Kemudian kita mengaji pun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, dan juga kepada umat kamu. Mubarakun, yang penuh dengan keberkatan, dengan faedah dan manfaat yang terlalu banyak. Liyadabbaru ayati, supaya mereka memerhati dan memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Itu makna tadabbur. Faham molek? Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang yang mempunyai akal yang sempurna mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya. Ulul albab mana ulul uqul, orang yang ada fikiran. Orang yang ada fikiran ni kena ambil pengajaran daripada Al-Quran. Jangan kita termasuk dalam orang yang tak ada fikiran. Orang yang tak ada fikiran ni, Quran dia tak tepi. Sedangkan Quran itu kalamullah. Quran ni tuan-tuan, kalau tak ada air semaya nak jamu tak boleh. Nak ayat Quran ni kalamullah. Ada pun undang-undang lain, peraturan lain, pandangan manusia bijak setara mana pun, kalau tulisan tentang pandangan dia, walaupun diiktiraf oleh dunia ni pandangan yang terbaik, tak ada air semaya boleh setuh tulisan dia. Kenapa? Tak basuh berak boleh setuh. Tidak kata ini pasal pandangan terbaik, siapa-siapa dia tak basuh berak tak boleh setuh. Pandangan manusia ini adalah kalamullah. Kalamullah. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh setuh Quran kecuali orang yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau setuh juga haram, dosa. Itulah Al-Quran. Oleh kerana itu kita kena tadabbur. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang menjelaskan tentang penyelesaian setiap persoalan dan masalah yang berlaku atas dunia ni. Nak selesai, rujuk pada Quran. Kita kata lah ni macam-macam timbul dalam masyarakat kita sekarang ni. Macam-macam masalah, macam-macam fitnah.
Macam-macam timbul. Kadang-kadang orang kecek atas serabut lah, mula ni serabut. Tak tahu nak mikir lagu mana. Mari waktu kecek begitu, waktu ni kecek begini. Dulu dia kecek lagu lain, lah ni lagu lain pula. Berubah macam lagu mana Lagu mana? Siapa ada? Siapa ada sumutan seperti itu? Menggambarkan bagaimana keadaan sekarang ini terlalu gawat. Kau lama kau penat. Tapi kalau orang zaman dulu, kalau orang kecek dulu lagu lain, lepas tu lah ni lagu lain, dia tak pakai dah. Tapi orang lah ni dia pakai boleh. Pelik orang lah ni bunyi kabar cerita. Mana? Orang tua zaman dulu mudah dia kata ni tak boleh pakai. Pasal berjanji mungkin. Bui amanah kena. Allah ni tak apa. Bapa jadi tak apa. Pasal aku pun mungkin sepamu juga. Dia serupa. Dia jadi tak apa tu. Baik. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Qultu mal makhraj minha ya Rasulullah? Qal kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwal faslu laysa bil hazli man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah wa huwa hablullahil matin wa huwa adh-dhikrul hakim wa huwa as-siratul mustaqim wa huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsinah wa la yashba' minhu al-ulama wa la yakhlaqu an kathrati ar-rad ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Sayyidina Ali menyatakan, ingatlah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mu kena ingat belaka kata Sayyidina Ali, aku dengar Rasulullah bersabda. Apa dia? Ala, berhati-hati kamu. Awas. Beringat tu mana ala. Nabi kata beringat. Berhati-hati. Awas kamu semua. Awas ni makna ada benda besar depan tu. Kalau kita lalu jalan ke awas. Beringat. Orang duduk beki jalan tu beringat. Jalan tu tak molek. Jadi kalau kita tak berik, jatuh. Bila ada awas, kita kena berik, kena berhati-hati. Jadi Nabi sebut awas. Ala, beringat molek. Gapo dia beringat? Annaha satakunu fitnah. Sesungguhnya akan berlaku fitnah. Ala innaha satakunu fitnah. Ingat, sesungguhnya akan berlaku fitnah yang besar. Kekacauan yang besar. Bala bencana yang besar lepas pada aku wafat ni. Ingat molek.
Ingat molek. Lepas ni akan berlaku bala yang cukup besar. Nabi sebut. Lama dah Nabi raya. Qultu. Lalu Sinali kata, apa tanya Nabi. Tengok sahabat Nabi. Dia tanya selalu. Tanya lagu mana? Mal makhraj minha ya Rasulullah. Lagu mana kita nak selamat diri kita daripada fitnah tersebut? Mujur Sinali tanya. Rasulullah jawab, kita boleh dengar. Nak selamat lagu mana? Sinali kata. Nak suruh selamat nak buat lagu mana? Dalam keadaan fitnah, huru-hara yang amat dahsyat. Kadang-kadang kita jadi gelabuk, tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Nah, kadang-kadang dengar kau ni ayolah juga. Nah, jolo juga. Mai jadi pemimpin, kau ada projek, kau bini ni bukan dia. Nah, sebagai contoh. Ada ucapan. Satu ucapan ni yang kita semua boleh dengar. Dia kata ada kaum Nasabah bui kawasan balok ke bini melalui syarikat impian makmur rimba. Ni tuduhan sebab seluruh dunia ni tuan-tuan. Jadi beratlah kalau kita jadi wakil ayat, kita lulus kawasan ke bini kita 143 ke berapa ekar dia. Jadi bila orang dengar orang nak marah lah. Memang nak marah, berat lagu tu. Tapi adakah itu perkara yang benar? Tidak jawabnya. Tuan-tuan cuba cek SSM. Amo cek, amo penceramah kena jawab, tak boleh nak jawab. Dok setakat dok ya. Dan kita bercek SSM. Syarikat dia sebut ni milik siapa? Tuan-tuan. Milik dua orang. Orang Kota Baru seorang, orang Pasir Putih seorang. Dia give syarah, dia kata wi kau bini tu okey Pasir Putih. Hak Kota Baru tu dua syarikat ni orang jatah. Orang Pasir Putih, orang selisih tu orang Tino. Maka amo pun cek lah. Hak jatah tak ayah cek dah. Tentu dia tidak bini tu okey, muka dia jatah. Nak kau cek tanpa cek belakang, kena cidik juga. Kita nak perekah masa habis cek. Dah orang kata bini tu okey, jatah tak okey jadi bini tu okey. Ada kan itu okey bini orang jatah. Bila dia sebut bini tu okey, kena cek orang Tino tu lah. Kalau dia kata tu lelaki tu okey, baru kita cek orang jatah. Tak begitu? Baik, kita cek lah. Kita cek nama. Bila cek jumpa sungguh nama orang Pasir Putih. Nama orang Pasir Putih. Maka amo pun cek di pejabat speaker. Amo pernah jadi speaker sepengah. Jadi timbalan speaker sepengah. Maklumat tu okey ada belakang situ. Tu okey PAH, tu okey UMNO, tu okey hok kena pecah pun ada belakang. Kena pecah parti, ada belakang situ. Dia ada belakang bini apa orang dia kena tulis tu. Dia kena tulis. Kalau dia tak tulis, pecen boleh bini hok dia tulis lah. Dia tak tulis saja, dia susuk. Susuk maksud. Tu nak ayat benda betul. Bila kita cek nama hok tuan punya syarikat ni, tak ada seorang rabuk bini tu okey nama supaya tuan syarikat ni. Tak ada seorang rabuk tuan-tuan. Tak ada seorang rabuk. Amo kata acu cek bini tu okey UMNO pula. Pasal dia kata bui kau bini tu okey. Cek bini tu okey UMNO pun tak ada juga. Hak nama supaya dalam syarikat dia sebut tu. Tuan syarikat. Amo kata cek pula bini bekah-bekah tu okey. Takut dikira bekah-bekah. Tak ada juga hak nama serupa dengan tuan syarikat tu, tak ada. Tuan-tuan, tapi sebab fitnah ni seluruh dunia dah. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Patu amak kata jawab cek dia ni bini siapa pula? Bini siapa? Dah tidak bini tu okey, bini siapa? Bini pegawai kerajaan. Dak juga bini orang kampung. Yo. Subhanallah. Orang kampung terima duk kata jahat tu okey, jahat pimpinan kerajaan jahat. Tapi hak jahat sebenar, hak bawa berita bohong ni paling jahat. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila orang fasik bawa berita, wajib kamu kena cek. Jadi tuan-tuan, orang kampung depan ambo, tidak depan orang lain, depan ambo. Dia boleh, dia kata tu okey.
Bui kau asal balok ke ni. Hamba kata siapa dia? Ni dengar orang kena pecak atau okey. Hok pas kena pecak ni dia ni, dengar wah dia ni. Dia kata ya Allah, hamba pun ayat. Hamba tunjuk SSN ke apa. Ni nama syarikat hamba tunjuk belakang. Duk dia. Dia kata hamba dengar dia. Dengar hak dia pelawak bawa berita pelawak pula. Jadi pelawak atas pelawak ni hamba kata tak tahu duk pikir dosa ni padang hak ni ya sesok. Ni tuan-tuan. Itu sebagai satu contoh. Sebab tu Nabi ajar dalam hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang mendakwa wajib bawa bukti. Dia ada bukti kita nak dakwa orang ni. Kita nak tuduh orang. Ni tak ada bukti tapi kita sebar. Sebab tu buat-buat ni dia menentang undang-undang anti berita tidak benar. Kerana dia bimbang aku jerat tekak dia. Dia tak setuju. Bila kita setuju, dia kata kita pula sokong UMNO. Kita bukan sokong UMNO, kita sokong akta tu boleh sama orang yang bawa berita palsu. Tak kira siapalah. Jadi memang kita ni pejuang Islam ni menjadi mangsa berita palsu yang disebarkan. Bukan saja oleh puak-puak pembakar yang tak setuju dengan perjuangan Islam, begitu juga parti pemerintah yang kita selalu berdepan dengan dia pun sebar berita palsu juga. Ini yang berlaku. Oleh kerana itu kita kena berhati-hati. Zaman dia tak kira. Dia kira biar orang pesong dulu. Betul tak betul tu dia tak percaya. Jadi tak boleh. Kita kena percaya kepada berita yang benar-benar sahih, yang benar-benar betul. Nabi sebut kaburat khiyanatan an tuhadditha akhaka hadithan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kadhibun. Sangat besar pengkhianatan kamu cerita pada orang berita bohong, orang percaya berita yang kamu bawa, sedangkan kamu buat lolok dia, kamu tipu dia, maka kamulah pengkhianat yang paling besar. Inilah yang sedang kita hadapi sekarang ini, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW, apabila Nabi sebut akan berlaku fitnah yang besar, lalu Sayyidina Ali tanya, mal makhraj minha ya Rasulullah? Bagaimana cara untuk menyelamatkan diri kita daripada fitnah tersebut ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, kitabullah. Jalan keluarnya Quran. Ni ingat mak Quran. Kitabullah fihi naba'u ma qablakum. Dalam Quran terdapat berita orang-orang sebelum daripada kamu, umat-umat sebelum daripada kamu. Bila mu baca Al-Quran, mu akan jumpa kisah umat-umat dulu, hak lawan para nabi dan para rasul. Umat yang hebat, lebih hebat daripada kamu, bila menentang ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, mereka dibinasakan oleh Allah. Misalnya baca kisah Fir'aun. Inna Fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sesungguhnya Fir'aun telah bermaharaja lela di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Fir'aun menjadikan penduduk Mesir berpuak-puak. Dia pecah-pecah. Bila pecah-pecah, orang tak lawan dia. Ini taktik. Taktik nak suruh kita orang Islam lemah, pecah orang Islam, pecah. Cocok dia supaya dia pecah. Dia molek-molek pegang orang Islam, kita cocok dia supaya dia pecah. Ini taktik musuh. Daripada dulu lagi Firaun dia buat lagu tu. Dia pecah-pecah, dia pelemah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dia tekan satu golongan daripada kalangan mereka, kalangan Bani Israel dia tekan. Setara mana dia tekan tindak Bani Israel? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Mereka membiarkan
Anak perempuan saja hidup, anak laki-laki mereka sembelih. Mereka bunuh. Perang Arah supaya bunuh anak laki-laki. Supaya tidak lahir seorang kanak-kanak yang bernama Musa. Supaya Musa dia tak lahir. Dia bunuh. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita baca kisah Fir'aun. Akhir sekali Fir'aun yang tidur atas katil yang dibuat daripada rumah. Orang lah ni tak ada tidur atas katil yang dibuat daripada rumah. Katil Fir'aun lah ni ada lagi. Tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, dalam matahaf Fir'aun, Museum Fir'aun, ada katil yang dibuat daripada rumah belaka. Amal kita tengok dah. Tidak dengar cerita rumah belaka. Kaki katil, pohon katil, pala katil, mah belaka. Tapi Fir'aun ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala selai Fir'aun dalam laut dengan cara dia sendiri tak sedar. Dia nak terjun laut. Kita acak kali dah dengar kisah Fir'aun dan bala tenteranya mengejar Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bila Nabi Musa dah pengikut dia terkepung, depannya lautan, di belakangnya Fir'aun sekali dengan bala tentera. Fir'aun itu tuan-tuan dahsyat tak dahsyat. Dia bukan setakat arah tentera dia pergi hambak Nabi Musa, dia sendiri pergi juga. Cuba bayangkan kalau dia pergi juga, tentera-tentera dia lagi semangat. Raja Fir'aun sendiri pergi ni, kejar nak bunuh Nabi Musa. Bila Nabi Musa terkepung, pengikut Nabi Musa kata, inna lamudrakun. Habis dah kita, tergelar dah kita, mati kita, tak ada dah. Kita nak selamat diri, tak ada jalan dah. Qala kalla. Nabi Musa kata, dak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku ada bersama-sama denganku. Allah akan menyelamatkan kita. Allah akan tunjuk jalan keluar untuk kita menyelamatkan diri. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, anidrib bi'asakal bahr. Hei Musa, ambil tukakmu pukul air laut. Lalu Nabi Musa ambil tukak dia pukul air laut. Fanfalak. Tiba-tiba terbelah. Laut jadi 12 lorong. Terbelah. Air itu jadi kerah. Sepak jadi lorong. 12 lorong macam lebuh raya. 12 lorong. Tak ada tu 12 pun. Lah ni 2 lorong pada tu. Tak ada tu. Bila Allah nak binasakan Fir'aun, tuan-tuan, coba tuan-tuan baca Al-Quran. Fir'aun berbangga semua projek Mesir ni hak dia berlaku. Ketika dia berhujah dengan Nabi Musa, Allah hujah dia. Bila Allah hujah dia, dia tunjuk projek. Supaya ni hujah Allah pun tunjuk projek. Orang bagi projek. Dan tawaran-tawaran projek macam-macam. Fir'aun kata guna, bila berhujah, hujah Allah dah. Qala ya qaumi, wahai kaumku. Ni disebut Al-Quran. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsiru. Wahai kaumku, bukankah kuasa memerintah di Mesir ni kuasa aku? Fir'aun kata, semua air sungai ni mengalir, tali air apa, semua buah kuasa aku. Kalau aku suruh sekat gate, jawab dia, mu tak boleh menghidupkan sistem pertanian kamu. Mu nak tanya apa tak boleh kalau aku sekat. Ini semua projek aku ni. Afala tubsirun. Mu tak nampak ke? Fir'aun kata, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Bukankah aku lebih mulia daripada Musa yang hina ini? Tu dia berujar. Maknanya dia istihadah, projek ni hak dia berlaku. Tapi bila Allah nak binasakan dia, bila dia tengok air laut ni jadi lebuh raya 12 lorong, bila Nabi Musa dah pengikut dia lalu tengah laut, kau tengah lebuh raya ni, dia kejar Nabi Musa. Patut dia kena fikir, ni lebuh raya siapa buat? Sepatutnya. Dan muka dia mengaku dia yang berkuasa, projek bawa dia berlaku. Tapi rupanya Fir'aun ni suka juga masa lalu 12 lorong tak ada tu ni. Dia nak terah juga. Dia tak tahu itu adalah perangkap. Allah nak perangkapkan dia. Dak pakai kejar tu. Patut bila sampai situ, pok kita jangan pergi. Sepatutnya fikir gitu. Ni projek orang lain dah ni, bukan projek kita. Mungkin ini perangkap. Dan mungkin ini bila dia tuduh Nabi Musa tu kan sihir, sepatutnya kena fikir ni sihir Musa ni. Mampu kita kalau pergi. Dak. Tak fikir. Bila Allah nak binasakan dia, dia kira orang lalu cepat, dia cepat kata. Orang ungar, dia ungar kata. Dan bila Nabi Musa dah pengikut dia pakai sana,
Firaun dengan tentera dia duduk tengah laut. Allah Ta'ala cai air laut. Semula bila Allah Ta'ala cai air laut, lalu lemah Firaun dan pengikut-pengikutnya. Allah Ta'ala sebut hatta idza adrakahul gharq. Bila Firaun ni nak tenggelam dah, air masuk dalam mulut dah, lalu Firaun kata mana? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Saya telah percaya bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Bila nyawa siapa dilekung, baru khabar. Tapi Allah Ta'ala kata mana? Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Lah ni baru khabar ni. Lah ni baru sedar ni. Lah ni baru nak berimeh ni. Dulu mulai aku habis ni. Allah Ta'ala tak terima taubat Fir'aun. Pasal apa? Pasal nyawa siapa dilekung lah. Dia taubat siapa-siapa pun disebut oleh hadis, bila nyawa siapa dilekung tu tak terima. Inna Allah Azza wa Jalla yakbalu taubatal abdi ma lam yughargib. Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba itu sebelum daripada nyawa dia siapa dilekung. Bila nyawa siapa dilekung tu tak terima. Jadi kita ni hak nyawa tak siapa dilekung lagi fikir molek lah. Fikir molek. Jangan turut orang tak tu kalu, jangan. Ni barang terang-terang. Patut kita jual Islam ni, kita tengok orang lain pecah, apa kali pecah. Kita tak usah pecah lah. Pasal kita panduan kita ada Quran. Dan ikutlah UMNO Tobik. Jadi apa nama ni PKA. Tobik gilah. Tak apa. Tobik pula jadi bersatu. Tobik gilah. Patut bersatu pula pakat dengan PKA. Padahal PKA tu wujud kerana PPN bersatu ni. Pecah dia tidak gitu. Tak kata ingat sipil. Adanya PKA kerana Mahathir pecah Anwar. Tidak gitu. Pecah pula bukan setakat pecah, fitnah pula. Fitnah bukan sebagai fitnah. Fitnah yang tak pernah berlaku atas muka bumi. Orang fitnah pemimpin nombor 2 ni melakukan perbuatan liwat, siapa terpaksa usul lembek pergi mahkamah. Tuan-tuan cari dunia mana siapa tak ni? Sungguh hamba ayat cari negara mana seorang pemimpin negara pecah orang nombor 2, tuduh melakukan fitnah, bicarakan di mahkamah, usul lembek wagi mahkamah, tidak pernah berlaku atas dunia kecuali di Malaysia. Kecuali di Malaysia. Parah siapa gitu mau. Tapi kita yang berpandu pada Quran, walaupun kita tahu Anwar ni asal UMNO, semua kita tahu belakang. Dan waktu duk ala UMNO dia tembok pah juga, dia tembok, bukan tak tembok. Amba masih ingat waktu tu amba wakil ayat dah. Tahun 95. Dia mari berucap, zaman Tok Guru jadi menteri besar, bahawa kerajaan Kelantan ni menggondolkan bukit. Tuan-tuan ingat? Kerjanya sodok bukit. Sodok bukit. Memang kita bila kita nak membalok, memang kena kerak. Bila kita nak tanam kelapa sawit, kena sodok bukit. Sebab orang tak tanam kelapa sawit atas balok ada ni. Adakah satu sistem kalau nak tanam kelapa sawit kita tanam atas pokok balok? Maka tanam ke atas. Ni balok. Atas pada balok kelapa sawit. Ada ke tak? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Habis-habis nelan. Kerajaan boleh buat. Kerajaan Kedah dulu pernah buat. Tanam padi atas bumbu. Tu habis nelan atas bumbu rumah tanam padi. Akhir sekali jatuh Menteri Besar Kedah. Waktu itu yang memperkenalkan sistem tanam padi atas bumbu kerana orang kata Menteri Besar ni kepala tak betul. Pasal tanah banyak lagi, tak payah tanam atas bumbu. Tanah terbiar banyak lagi. Tapi yang buat setara tu nak ayat. Tu pemimpin UMNO tu. Nak ayat pernah tak pernah. Jadi nak ayat cerita dulu Anwar pun biasa tang kita. Pagi kita dia tang, kita tang juga dia. Kita tang, hamba tang saja. Tak apalah. Tetapi apabila dia difitnah, ni hamba nak sebut bahawa kita ni pandu pada Quran. Bila dia fitnah, maka kita bela dia. Sebab fitnah liwat ni supaya juga kita tuduh orang melakukan perbuatan zina kena ada 4 orang saksi yang ada tengok. Tengok kita ada panduan. Bukan kata kita sokong orang secara membabi buta. Bukan kata kita bela orang secara membabi buta, tidak. Wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldah. Orang yang menuduh perempuan melakukan perbuatan zina
dia tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi yang adil, maka si penuduh itu naklah dijatuhkan hukuman sebab sebanyak 80 kali sebatan. Maka berdasar pada hujah ni, maka kita bela dia. Kita bela dia. Memang dia mari Kelantan, puak kita lah duk sambut. Puak kita duk sambut. Bila pergi Kuala Lumpur, puak kita berlagak. Berlagak. Oh, makan menyembur air belakang ni. Menyembur air. Ambo bawa menyembur air belakang makan. Menyembur air ni bila masuk, menyembur air gas tu, tak boleh nyawa. Dia jadi cekok. Ambo boleh wayak, ambo kena je. Kena tu bela luar. Tapi tuan-tuan, kita tengok hari ni pengorbanan rakyat bersama-sama dengan dia. Tiba-tiba dia boleh duduk sekali dengan orang yang fitnah dia. Jadi tuan-tuan cuba fikirlah. Kena fikir. Jadi ambo nak tanya satu soalan. Bila Mahathir tuduh Anwar peliwat, dan kita dan juga orang yang menyokong Anwar kata Mahathir pun fitnah. Sekarang ni biar orang fikir jawab. Sama ada Anwar peliwat atau Mahathir pun fitnah. Biar dia jawab. Dia jawab soalan tu. Anwar peliwat ke Mahathir pun fitnah? Kalau mu kata Mahathir tidak fitnah, yang boleh muakab Mahathir jadi pemimpin, arti mu kata Anwar peliwat. Nyayo. Kita sampai hari ni kita kata tak. Baik, kalau mu serupa kita juga kata Anwar tidak peliwat, arti mu kena kata Mahathir pun fitnah. Baik, kalau Mahathir pun fitnah, bapa mu nak akak dia jadi Perdana Menteri pula apa? Tu kena fikir. Jawatan Perdana Menteri, jawatan paling tinggi. Apa kerjanya? Tanya, kita kata apa kerjanya, dia berubah dah. Betul ke dia berubah sikap dia dari sudut Islam? Betul ke tidak? Dia tak berubah. Saya ada bukti dia tak berubah. Kalau zaman Tok Guru dulu, bila kita nak buat wuduk, tahun 93 kita lulu wuduk, dia sebagai Perdana Menteri atas surat bui amaran kalau Kelantan buat wuduk, kerajaan pusat akan ambil tindakan tegas. Baik hari ini, waktu dia jadi pemimpin Pakatan Harapan yang tak ada harapan, dia buat kenyataan bila ditanya. Dia bukan setakat tu, lepas pada tu bila gagal dia tulis serius apa musibah. Dia tulis berucap. Tulis. Dia kata bahawa hukum sebab 100 kali sebatan bukan hukum Islam. Ni tuan-tuan kena dengar, muka tidak tuli lagi. Dia kata hukum Islam adalah bertimbang rasa. Kita nak buat satu pekerjaan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pandai juga dia sebut. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Takkanlah Tuhan yang Maha Penyayang nak suruh sebab orang 100 orang. Dia kata kalau sebab matilah dia. Ni cara kau nak sebab orang, cara kau nak kerak tangan orang, cara kau nak sembelih orang. Ni ucapan dia, tuan-tuan boleh dengar. Tuan-tuan buka Quran. Dalam Quran ada satu surah, nama dia Suratul Nur. Apa makna nur? Nur makna cahaya. Cahaya. Hari ni kita boleh kenal siapa mari, siapa dia tak mari. Pasal apa? Pasal ada cahaya. Cahaya tari. Kalau malam kita boleh baca kitab, kita boleh makan nasi, walaupun ikan tu lebih banyak. Pasal apa? Pasal ada lampu. Lampu tu adalah nur. Nur mana cahaya. Dalam Quran ada satu surah, namanya Suratul Nur. Tuan-tuan balik ni buka ayat 2 Suratul Nur. Buka ayat 2 tanda. Ayat 2 Suratul Nur, firman Allah Taala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan laki-laki naklah dijatuhkan hukuman sebab sebanyak 100 kali sebatan. Ni ayat Quran. Ayat Quran sebut 100 rotan, tiba-tiba dia kata ni bukan hukum Islam. Dan kalau dia tak jumpa cari, kita jumpa cari, kita turut dia tu apa? Jadi biarlah dia tak jumpa cari, kita jumpa cari, jangan turut dia. Yang itu dah. Orang lain kita tanya tu bagi pihak orang lain ni. Comel. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini jelas. Mana benda ni kena jelas tuan-tuan. Jadi kita nak putus kerajaan yang tidak berlandas pada Islam, kita nak naik kerajaan yang berlandas pada Islam. Bukan kita nak putus kerajaan tidak berlandas pada Islam, lepas tu kita nak tegakkan kerajaan hak tidak berlandas pada Islam juga. Jadi sia-sia kerja kita. Kita putus jahiliyah,
kita nak dirikan Islam atas runtuhan jahiliah. Bukan kita perutuh jahiliah, kita nak dirikan jahiliah di atas runtuhan jahiliah itu. Itu bukan. Itu kerja sia-sia, tuan-tuan. Kerja sia-sia. Kita ada panduan kita. Al-Quran adalah panduan kita. Dan Quran mengajar kepada kita. Jangan kita turut pemimpin kalau pemimpin bawa kita ke arah jalan yang tidak benar. Jangan. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'ahul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ingat Allah Ta'ala sebut ketika pemimpin berlepas diri daripada pengikut, esok pemimpin akan melarikan diri daripada pengikut. Dia tak akan tanggungjawab dah. Tu ayat Allah ni lagi. Ingat molek ketika pemimpin istabarra alladhina tubi'u al-qadah war-ru'asa. Dalam tafsir disebut orang yang diikuti ialah pemimpin berlepas diri daripada pengikut. Bila dia berlepas diri daripada pengikut, dia tak tanggungjawab. Wa ra'ahul 'adzab, ketika dia melihat azab Allah yang amat ngeri. Wa taqatta'at bihimul asbab, ketika itu segala hubungan baik di antara pemimpin dengan pengikut terputus dah, tak ada. Kalau atas dunia ni, tak apa. Demo susah kita ada. Dan dekat-dekat pilihan raya mari berjanji kita akan buat benteng Sungai Golok. Lepas kita buat benteng ni, dia kata maka insya-Allah banjir tak ada dah. Banjir tak berlaku. Tak tahu apa kali pilihan raya berjanji sampai hari ni tak buat. Tak tahu berapa kali selah dah dalam air. Dan hamba nyanyi kau orang UMNO lah. Rumah hamba pun selah juga tapi tak apa kelata. Rumah orang UMNO lu ngapa bumbu. Nah ya boy. Sampai hari ni tak buat. Tak buat. Hubungan baik ada semua. Janji-janji manis ada semua. Ni mari berjanji kalau benar nak buat universiti Quran. Hukum Quran tak sah. Jadi tak pelik ke nak buat universiti Quran. Hukum Quran tak sah. Kalau betul nak buat universiti Quran, terimalah hukum Quran. Bukan kita tak sah universiti Quran. Tapi Quran ni kena amal, liyadabbaru ayati. Kena memerhati, memahami dan melaksanakan tuntutan ayat-ayat Al-Quran. Tu baru betul. Ni mari berjanji. Tuan-tuan, dia kata kalau kita dapat perintah Kelantan, kita akan hapuskan judi 100%. Subhanallah. Yang bagi berucap, judi ni haram di Kelantan tahu 59 lagi. 59 zaman kita merata dulu haram dah judi. Kita merata kali yang kedua tahun 90 haram pula judi. Tak ada kedai judi, carilah tuan-tuan. So pun tak ada kedai judi. Orang Islam berkata tak benar, orang bukan Islam berkata tak benar. Boleh jadi timbalan Presiden UMNO ni, dia bila dia dengar orang Kuala Lumpur, orang Pahang, orang Selangor, orang Johor, orang Perak mari ke Kelantan beli toto. Jadi dia ingat orang Kelantan ni kuat judi lah. Dia kata pak mokcik pakat lekung pun jual toto juga. Pergi kata panjang pun ada jual toto. Dan pergi kala kubur pun ada jual toto. Dalam pasar Kota Baru pun ada jual toto. Yang mana oyak kau timbalan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri. Toto di Kelantan ni hukumnya halal. Toto di negeri UMNO meretah tu hukumnya haram. Kerana toto negeri meretah, UMNO meretah tu toto judi. Toto di Kelantan ni toto lembek. Lembek nipis tu. Orang Kelantan kalau saya pergi waris-waris pergi kok, dia apa toto lah. Tidur sini lah toto ada, dia kata. Bukan dia ajak judi. Berat nak weh. Tadi musim banjir buat kain selimut dengan toto pula. Nah, musim banjir. Orang Kelantan dia kata main-main hidup Muhammad. Tak apalah kalau sejuk pun. Toto ada. Jadi timbalan Presiden UMNO dia kata berat, dia kata.
Pergi banyak pun berjudi. Dia kata orang pergi pajak berjudi. Tak boleh kata ke dia. Muka dia orang Jawa. Dia orang Indonesia. Tak ada arah lah UMNO. Cari pemimpin jumpa orang Indonesia. Dia sendiri mengaku tu. Ada dalam ni. Ada. Dia mengaku. Dia klik rumah mak dia. Tanah mak dia, tanah pok dia. Tuan-tuan tak dengar? Tak dengar? Tak lagi? Tanya orang hak dengar lah. Hak mana tak dengar, tanya orang dengar dah. Hak mana tak tahu, tanya orang tahu. Mudah. Dah ni? Mudah. Ada kita ngajar mudah. Dah ni? Kita tanya, hak mana ayat tahu lah kau tak? Dah ni? Setengah kata tahu dah, setengah kata dak. Dia kata tahu dah. Dia kata dak. Dia kata gini. Hak mana tak tahu tu ngaji dengan hak tahu. Dah ni? Hak mana hak tahu tu lo ayat, kau tak tahu. Dia pun berhenti. Tapi amat tak boleh berhenti lagi, tak lapar aku. Tak apa masa lagi. Jadi ketika melihat azab Allah, pemimpin melarikan diri pada pengikut. Wa qala alladhina ittaba'u, pada waktu itu pengikut kata mana? Itu yang sebut ni, orang sesat sebut lah ni lagi. Ni soalan bocor, panggil soalan bocor. Jadi kalau orang masuk peresa, cikgu bui soalan bocor, tiba-tiba masuk peresa tak boleh jawab juga, confirm bodoh budak ni. Bodoh. Confirm bodoh. Cikgu kata mulah hak bodoh sekali. Aku ayat dah kan ni soalan bocor ni akan tobek peresa SPA. Tiba-tiba tak boleh jawab juga, confirm mulah anak murid aku paling bodoh sekali. Kata cikgu. Amu tak kata kedai, mu cikgu. Jadi soalan bocor. Tu ayat dah benda akan berlaku esok. Apabila pemimpin berlepas diri daripada pengikut. Pengikut kata mana? Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalulah Tuhan bui hidup semula atas dunia, nescaya kami tidak akan ikut lagi pemimpin seperti kamu. Kami akan melepaskan diri. Kami tak akan erat pada kamu sebagaimana kamu tak erat pada kami pada hari ini. Baru tahu duk main kalu. Dunia tak ada dah. Duk main kalu klik salah mula aku tolak dah mu. Gak salah pun hancur dah waktu tu. Tak ada dah. Kadzalika yurihullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah Ta'ala perlihatkan segala kerja buat mereka, amalan mereka menjadi penyesalan kepada mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tak boleh melarikan diri daripada neraka. Ini tuan-tuan kena ingat molek. Dan firman Allah Ta'ala, wa yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'fain minal 'adzab wal'anhum la'nan kabira. Ingatlah pada hari muka mereka dibalik-balik di dalam neraka. Sesok ahli neraka ni muka dia balik. Tuan balik muka. Balik muka oleh api ni, subhanallah tuan-tuan. Orang pakai ikan mana balik. Jadi kita ni dalam neraka, tuan buat lagu tu lah, balik muka. Muka tubuh. Layu dengan api neraka. Na'udzubillah tuan-tuan. Ini bukan benda main-main ni. Ni benar-benar yang wajib kita kena percaya. Bila muka mereka dibalik-balik dalam neraka, yaqulun, lalu mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Wahai Tuhan kami, kalulah kami atas dunia dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tak jadi lagu ni. Menyesal, ya Allah, kalulah kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tak jadi lagu ni. Wa qalu, dan ahli neraka berkata lagi, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, kami atas dunia dulu, kami telah patuh kepada pemimpin kami. Kami turut dia. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar kami. Oleh kerana dia yang mempengaruhi kami, kami turut dia. Dulu dia lagu tu, kami lagu tu. Dia lopak, kami lopak. Kami turut dia. Fa'adalluna as-sabila. Lalu pemimpin-pemimpin kami telah menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim dhi'faini minal azab. Kan nak marah, doa nak tubik tak boleh. Lalu dia kata, ya Allah,
gandakanlah 2 kali ganda azab kepada pemimpin. Sebab dia kami jadi sesat ni. Sebab dia kami masuk neraka ni. Wal'anhum la'nan kabira. Dan laknatlah mereka, yakni pemimpin, dengan laknat yang besar. Ni adalah neraka. Dia minta supaya pemimpin diazab 2 kali ganda. Kerana amal sesat dia lah, ya Allah. Dalam ayat lain Allah Ta'ala jawab mana? Likullin dhi'fun. 2-2 aku ganda berlaku. Pemimpin aku ganda. Pasal dia sesat dan menyesatkan orang lain. Mu pun aku ganda. Sebab mu diturut orang sesat. Walaupun ada orang bagi peringatan. Tapi mu tak era, mu turut pemimpin orang sesat. 2 kali ganda berlaku. 2 kali ganda berlaku. Tuan-tuan, inilah ajaran Al-Quran. Oleh kerana itu kita kena turut Quran. Nabi sebut kitabullah. Cara nak selamatkan diri daripada fitnah, Quran. Kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum. Dalam Quran ada berita orang sebelum pada kamu. Wa khabaru ma ba'dakum. Dan berita yang akan berlaku lepas padamu. Ada dalam Quran. Berita akan berlaku lepas padamu pun ada. Wa hukmu ma bainakum. Dan hukum-hukum tentang perkara yang berlaku di kalangan kamu ada dalam Quran. Mu nak tahu hukum berkenaan dengan perkara tersebut, mu tengok dalam Quran. Hukum sebar berita palsu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu kata dengan mulut kamu perkara yang kamu tak tahu hakikat sebenar tentangnya. Mu tak ada ilmu tentang perkara tu, tapi mu sebar benda hak tak betul. Wa tahsabuhu hayyinan, mu anggap perkara tu benda kecil. Wa huwa 'indallahi 'azim, sedangkan di sisi Allah dosanya terlalu besar. Dosa sebar berita palsu terlalu besar. Hari ini ada orang yang kerja dia sebar berita palsu. Sebar berita palsu. Wah ni nak pakat dengan UMNO. Kita rakyat dah, kita nak tani lawan UMNO. Dia kata nak pakat dengan UMNO. Tuan-tuan, kita pun heranlah kalau ada orang boleh percaya. Dia kata UMNO ni bui pitih kopah. Masuk akal kau dak UMNO bui pitih kita suruh kita lawan dia. Masuk akal kau dak situ dulu, masuk akal kau dak. Kalau syarat nak suruh lawan ni bui pitih untuk lawan, apa demo kawan lawan juga, demo tak bui pitih kawan. Patut demo kena bui pitih juga pasal kawan lawan demo ni. Mana? Benda tak masuk akal. Nak kata benda-benda ni kena pakai goni tak? Pakai goni. Tahu goni? Tahu tak? Goni tu fikiranlah. Lama tukang orang gila, goni muka lain. Nak dengar cerita orang gila? Dia masuk pita gila. Nak ayat beza goni. Kita orang cerdik dengan orang gila. Dia tunjuk goni juga. Bila doktor rawat wi obat ke apa, doktor nak cek. Dia ni siap kau doktor nak atas klik ni. Pasal kat pilihan raya kan doktor pun nak wingun dia juga. Doktor pas nak wi peluang. Doktor pun cerdik, orang gila pun ada hak ngundi. Berobat-berobat usia, patu wi dia ngundi. Tapi kajian elok ni, suruh orang ngundi. Lepas tu buat ngundi hari Rabu. Penat. Baliklah mengundi. Lepas tu aku letak tarikh ngundinya hari Rabu supaya mu payah kelik. Penat belakang. Penat. Walaupun dia beri cuti, jadi masalah lah orang. Pasal hari Khamis tak cuti, hari Selasa tak cuti. Pilih kau hari cuti, nak kau pilih hari pun tak pandai. Pilih hari pun tak pandai. Jadi buat nyanyi. Pasal apa? Kita tahu. Bukan kita tak tahu, kita cerdik, bukan kita tak cerdik. Tuan-tuan boleh rujuk kenyataan MPP UMNO lepas pilihan raya ke-13. Di antara kenyataan MPP UMNO bahawa pengundi luar balik bunuh UMNO dalam pilihan raya. Bunuh BN. Dia sendiri kenyataan. Kita tak boleh kerana pengundi luar dia. Artinya dia berusaha supaya pengundi luar tak boleh klik. Sebab dia tahu orang yang kerja luar ni kebanyakannya orang cerdik. Kebanyakannya. Memang orang merantau ni dia cerdik. Nabi sendiri sebut. Nabi sebut safiru tagnamu. Musafirlah kamu nascaya kamu kaya. Sama ada kaya harta atau kaya pengalaman. Kaya pengalaman tu cerdik. Bila dia tengok dia cerdik. Orang cerdik, tuan-tuan, dia tak akan sokong UMNO. Percayalah. Dia tak akan sokong UMNO dan dia tak akan sokong Pakatan Harapan yang tak ada harapan. Tu orang cerdik tak laku. Dia akan sokong Islam. Orang cerdik yang akan sokong perjuangan Islam. Tak usah kira lah siapa pun. Dia akan sokong perjuangan Islam. Jadi dia tahu bila penghuni luar balik, harapan dia untuk menang tak ada. Oleh kerana itu kita kena rakyat kepada anak-anak kita, saudara kita, balik. Walaupun tambah 500,000 pun balik. Kalau tidak, kita akan menderita 5 tahun, tuan-tuan. 5 tahun. Kalau kita lock, UMNO meretah lagi.
GST, kalau kita menang, kita akan hapuskan GST. Kita akan hapuskan GST. Pinjaman PTPTN, hak mana lekat hutang dah. Kalau kita menang, kita akan hapus kira. Supaya anak-anak kita tidak terikat dengan hutang. Sebab orang terikat dengan hutang ni, Nabi kata, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Roh orang mukmin bergantung dengan hutang dia. Tuhan tak akak ke langit roh bila bergantung, bila terikat hutang. Jadi bila kita jadi kajian, kita akan hapus kira. PTPTM ni kita kira itu adalah pemberian kajian kepada rakyat, free. Tuan-tuan, ini janji kita dan kita akan laksana janji kita kalau kita merintah Malaysia lah. Kalau merintah Kelantan, dengan kuasa ada Kelantan, kita akan buat. Kalau kuasa kita di Kelantan lah. Ini janji kita. Jadi oleh kerana itu, maka kita kena tetap istiqamah dengan perjuangan Islam. Baik, cerita hak gila tadi. Takut terlupa. Jadi bila doktor nak witubik, doktor pecek, nak tahu dia ni siap molek ke tak. Doktor suruh anak buah dia bubuh air dalam besin. Lepas tu pergi beledi kosong. Lepas tu wiraga. Doktor kata, mu cebok air dalam besin ni pindah tok dalam beledi dengan raga ni. Maksud timbang dengan raga. Dia tengok ke doktor. Dia kata, doktor, nak suruh gapo-gapo pakai goni kata goni. Nak dia pakai goni kata. Jadi doktor kata, boleh lepas dia. Boleh ngoni dia training, boleh ngoni dia. Doktor tanya lagi, gapo dia goni dia? Doktor tanya, ni gapo dia goni? Dia kata, doktor, ni lah buah pinggan dia tu. Rupanya kau berat. Buah pinggan. Tapi doktor ni dia cerdik, doktor ni. Dia tak kata apa. Baik, kalau ni buah pinggan, otakmu dok mana otakmu? Dok mana? Dia tunjuk dok kepala lutut dia tunjuk. Hak otak dok kepala lutut ni lah hak tasik pada perjuangan Islam ni. Hak otak dok kepala lutut tu. Hak otak dok sini bila dengar ajaran Allah, ajaran Rasul, maka kita akan ikut. Kerana kita tu yang bagi fikiran duduk sini. Bukan duduk di kepala lutut tak. Tak. Aku anda tuan-tuan. Faham boleh tak? Faham. Amba bila faham, senang hati. Boleh sudah. Boleh berhenti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا بلغته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini kita hari ini buat pelancaran purnama. Purnama ni pakai ambil dah ini isu-isu semasa ni kita akan jelas ni. Sempena pilihan raya ni kita akan keluarkan buletin purnama. Pakai ambil belakang dan pakai baca, pakai sebar. Ini ada depan.